A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazila binti Ali, nomor metrik 276343. Saya daripada PJJ Tawau, PES UUM Tawau, PJJ PES UUM Tawau. Dan hari ini saya akan bercerita tentang riba secara ringkas, yakni di dalam Al-Quran Allah ada menyebutkan tentang pengharaman riba di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah telah mengharamkan riba. Apa itu riba? Okey, baiklah, apa yang kita boleh fahami tentang riba? Riba dari bahasa Arab bermaksud lebih ataupun bertambah. Itu maksud riba. Riba ni lebih ataupun bertambah. Menurut hukum syarak, riba membawa pengertian akad yang terjadi dengan pertukaran barangan yang tertentu. Maksudnya kita boleh fahami riba adalah lebihan, terlebih. Sebagai satu contoh, Fulan bin Fulan berhutang dengan, ini sebagai contoh sahaja, berhutang dengan Encik Ali RM50. Dan apabila dia membayar kepada Encik Ali hutangnya, dia membayar RM60. Dia pinjam RM50 dan Encik Ali mengenakan dia meletakkan syarat kepada dia, hendaklah dia pulangkan RM60. Jadi RM10 itu dikategorikan sebagai riba. Jadi apabila seseorang berhutang, kita tidak boleh melebihkan bayaran. Apa yang kita pinjam tu, itulah yang kita kembalikan. Itu contoh yang secara asas yang kita boleh faham. Okey, baiklah, kita akan kepada topik yang seterusnya. Okey, baiklah, saya akan menerangkan dua jenis riba yang secara asas yang kita boleh faham. Riba ni dia terbahagi kepada dua. Satu riba al-duyun dan satu juga adalah riba al-buyu'. Okey, riba al-buyun ni senang cerita dia berasaskan hutang. Riba yang berasal daripada hutang. Dan riba al-buyu' pula adalah berlaku dalam sistem jual beli. Jadi satu riba yang berlaku dalam hutang, satu riba yang berlaku apabila berlakunya proses jual beli. Okey, baiklah, kita lihat kepada riba al-duyun daripada hutang dulu. Okey, riba al-duyun ni muncul daripada hutang dan ia merupakan lebihan yang terhasil disebabkan tempo. Dan riba al-duyun ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama riba al-qad dan yang seterusnya riba al-jahiliyah. Okay, riba al-qad ni merupakan sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan ke atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Syarat ini dibuat pada awal kontrak pinjaman. Ia dikenakan oleh pemberi pinjam kepada yang meminjam. Sebagai contoh, Fulan meminjam 1,000 kepada Encik Ali. Tetapi Encik Ali menetapkan syarat bahawa Fulan hendaklah wajib membayar semula hutang tersebut sebanyak 1,200. Okey, Fulan meminjam 1,000 kepada Encik Ali dan Encik Ali menetapkan syarat untuk Fulan membayar 1,200. Jadi 200 di situ dikenali sebagai riba al-duyun. Riba al-duyun jenis al-qad yang ditetapkan syarat. Manakala riba al-jahiliyah pula berlaku apabila merupakan kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih dari jumlah pokok yang dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam akibat si peminjam gagal membayar pada tempo yang telah dipersetujui. Tadi disebutkan syarat. Yang seterusnya ni pula sebab dia gagal membayar pada tempo yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, Fulan bersetuju memberi pinjam kepada Encik Ali sebanyak RM500 dan dikendaki membayar kembali 1 bulan dari sekarang. Tetapi sekiranya
si penghutang gagal membayar hutang tersebut pada tempo sebulan itu, dan dia membayarnya pada 1 bulan lagi yang sebulan pada masa akan datang, dia terlebih tempo, maka dan si pemberi hutang meletakkan 100 pada pinjamannya. Contoh dia pinjam 500 tetapi dia gagal membayar dalam tempo sebulan, dan pada masa akan datang dia akan membayar 600. Jadi 100 daripada tempo hutang tersebut adalah hutang, adalah riba. Riba al-jahiliyah yang berlaku disebabkan akibat gagal membayar pada tempo yang telah dipersetujui. Maksudnya itu riba yang berlaku dalam hutang. Oke, seterusnya dalam riba al-buyu. Riba al-buyu ini berlaku dalam sistem jual beli barangan ribawi. Barangan ribawi ya. Salah satunya riba an-nasa, yang merupakan jual beli atau pertukaran dua barangan ribawi yang sama jenis, dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh tidak sempurna dalam satu masa. Sebagai contoh, Aminah membeli emas seberat 6 gram dengan harga 1.000 secara tangguh. Maknanya ambil emas hari ini, bayarnya bulan depan. Riba an-nasa juga disebut sebagai riba an-nasiyah. Oke, riba al-fadl merupakan jual beli atau pertukaran antara dua barangan ribawi yang sama dengan berbeza kadar berat jika dijual dengan timbang atau kuantiti, jika dijual secara bilangan kuantiti. Sebagai contoh, menukar 10 gram emas jenis 916 dengan 12 gram emas jenis kualiti 750. Pertukaran jenis ini adalah haram karena sepatutnya kedua-duanya mesti sama timbangan. Maksudnya walaupun dorang ni sama emas, tapi dia kena sama timbangannya. Tidak boleh berbeza kadar timbangan tersebut. Jadi berlaku riba di situ ya. Oke, itu saja penerangan riba daripada saya. Yang penting riba ni dia berlaku dalam sistem hutang dan juga sistem jual beli. Jadi nasihat saya kepada semua yang ingin melakukan proses jual beli ataupun berhutang ataupun memberikan hutang, jangan sesekali melakukan riba dalam hutang. Jika kita meminjamkan kepada orang RM50, biarlah dia kembalikannya kepada RM50. Janganlah dikenakan syarat-syarat yang tidak sepatutnya, melainkan ada kaedah-kaedah yang diperkenalkan di dalam Islam. Mungkin itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.